Satu tangan sudah memegang trofi, tinggal satu je lagi tangan untuk menjulang trofi Bundesliga musim 2022-2023 ini. Ini adalah satu musim yang penuh dengan liku-liku, penuh dengan emosi, penuh dengan turun naik. Akhirnya kita hampir-hampir mendapatkan trofi Bundesliga pada tahun 2023 ini. Selamat sejahtera kepada semua pendengar dan peminat Borussia Dortmund. Selamat kembali ke The Lebah Malaya Podcast. Dibawakan khas oleh Malaysian Dortmund Fans Club, satu-satunya kelab peminat rasmi BVB di Malaysia. Ini adalah satu kemenangan yang saya nak cakap ni pun sangat teruja. Nampak macam bila kita tengok keputusan 3-0 di tempat lawan, rasa macam BVB menguasai perlawanan. Tapi siapa yang dah tengok perlawanan tersebut, saya rasa kita semua rasa berdebar. Sebab ia adalah satu perlawanan yang sangat-sangat fizikal, sangat-sangat laju. Tapi sebelum kita bercakap panjang lagi, saya perlu beritahu yang seperti biasa saya ditemani oleh Yudhistira. Yudhis, agak-agak apa perasaan Yudhis sebelum dengan selepas perlawanan Augsburg baru-baru ini? Hai Zain. Sebenarnya to be honest, sebelum game saya begitu sangat confident and saya macam rasa macam Augsburg saja bolehlah kita kuasai game ni. Tapi bila game start, lebih lama saya tengok game lebih nervous sebab the whole first half kita ada banyak shot, kita ada banyak kita pun defend banyak counter dari Augsburg and macam tak dapat gol. I'm sure ramai Dortmund fan yang sangat-sangat nervous sebab satu, of course kita nak score gol, tapi yang lagi penting tak nak dibolosi. Kalau dibolosi, then kita macam rasa macam alamak, habislah title, takkan dapat. Perasaan macam tu lah, banyak perasaan. Sangat nervous and nasib baik selepas ada red card, selepas half time habis and eventually kita dapat satu gol. Then nervousness dah hilang lah lepas tu. So sangat intense game lah. Mungkin saya nak cakap lah yang pasal red card tu. Saya rasa kalau orang lain dia akan cakap opponent dapat red card tu adalah satu benda yang baik. Tapi kita tahu BVB ni suka buat lawak. Bila ada red card, nampak macam ada peluang yang lebih baik untuk kita. Tapi perlawanan ni sama seperti perlawanan apa yang baru-baru? Perlawanan Stuttgart. Di mana kita berdepan dengan 10 orang pemain Stuttgart. Tapi akhirnya kita tetap juga tak dapat 3 mata penuh. Itulah yang salah satu topik kita akan bincang selepas ini. Tapi kita masuk dulu di bahagian barisan pemain dulu. Kita bermain seperti biasa 4-3-3. Tapi ada masa kita akan bertukar dari 4-3-3 ke 4-5-1 dan ada masa kita akan bermain 4-1-4-1. Saya rasa mungkin Yudhis boleh bacakan kita punya barisan pemain kita dan pendapat Yudhis sendiri. Okay, so macam Zain kata tadi 4-3-3, lepas tu 4-5-1, 4-1-4-1. So kita ada satu formation yang seperti hampir seperti biasa, tetapi kekurangan satu pemain yang important, tak ada Bellingham dalam game ni. So saya bacakan barisan pemain kita. So seperti biasa dalam gol ada Gregor Kobel, dan di pertahanan ada Julian Ryerson on the left side. Lepas tu ada Hummels, Süle di tengah-tengah. On the right ada Wolf. Dan di pertengahan pula kita ada Adeyemi, Guerrero, Emre Can di tengah-tengah, Julian Brandt, dan on the right side Malen, and akhir sekali di atas sekali kita ada Sebastian Haller. Satu formation untuk saya tidak surprising sebab kita dah tahu Bellingham injured and sebelum game kita dah tahu kemungkinan besar dia tidak akan main. So secara naturalnya semua pemain lain remain dan Guerrero dimasukkan dalam midfield sebab tak ada option lain lah, saya boleh katakan. Saya rasa itu adalah satu latihan yang sangat-sangat baik.
latihan yang di mana Terzic boleh jadikan sebagai satu perlawanan yang dia boleh ambil nota sekiranya rasanya kita semua dah tahu dah yang Bellingham kemungkinan besar tak akan bersama dengan kita musim depan. Jadi saya rasa bila ketiadaan Bellingham pada perlawanan ini, walaupun agak ketara di bahagian tengah kita ada bahagian yang kita masih goyah lagi, tapi dalam perlawanan ini saya rasa Julian Brandt pun mengambil posisi Bellingham dengan baik walaupun dia tak ada first half yang baik, tapi sekurang-kurangnya pada separuh masa kedua dia dah redeem balik dia punya kesilapan pada pada first half tu. Tapi dalam barisan ni pun mungkin ada beberapa yang tidak perasan. Kita ada pemain baru yang baru saja pulih daripada penyakit. Saya tak pasti penyakit apa, tapi pemain tersebut adalah Julian Duranville. Beliau merupakan pemain muda 17 tahun, striker, dan saya harap mungkin dia akan diturunkan pada perlawanan akan datang nanti, minggu depan. Tapi saya yakin Terzic tak akan sia-siakan peluang dia untuk turunkan skuad-skuad yang paling-paling berkesan macam sebelum-sebelum ni. Saya yakin Terzic akan gunakan 100% kemahiran dia untuk pastikan yang kita tetap dapat gol yang banyak. Saya tahu kadang-kadang Dortmund ni bila dah bola satu gol mesti mentality terus out, terus tak bagus. Tu yang saya harap kita boleh terus dapatkan gol banyak. Pakailah skuad yang paling terbaik untuk minggu depan. Saya tak kisah. Jadi Yudis, saya rasa mungkin kita boleh masuk ke bahagian, saya rasa saya bagi Yudis lah untuk masuk bahagian apa-apa yang Yudis nak cakap. Saya pun terlampau teruja sampai tak tahu nak cakap bahagian mana dulu. It's a good news for us. Kita memang rasa on high sekarang ni sebab kita hampir-hampir dah sampai ke penghujung garisan untuk dapatkan trofi Bundesliga. Jadi saya biarkan Yudis untuk take over our next topic. Ya, so saya akan sentuh sikit lagi pasal line up kita sebab ramai mungkin yang ada yang tak biasa tengok Dortmund ke, atau walaupun ramai yang biasa tengok Dortmund pun sama juga sebab betul-betul line up ni unexpected dan banyak benda yang saya rasa kita tak dapat buat macam biasa. So yang tu kita boleh nampak dalam on the pitch sebab walaupun kita ada banyak shot in the first half, kita ada banyak attack, tapi some things macam tak kena sikit. Kita boleh nampak yang tak ada satu pemain kreatif yang macam Bellingham sebenarnya sangat important untuk kita. Dalam game ni kita nampak kita betul miss dia, tetapi as the game go on, lepas half time kita nampak yang Terzic pandai memberi semangat dan apa orang kata dapat menembusi, fire up the team. Yes, dan dapat menembusi defense Augsburg. So yeah, very interesting game sebab yang paling saya teruja, bukan saya teruja dan unexpected lah boleh katakan midfield kita sebab Guerrero sebenarnya perform juga dalam posisi yang baru dia, dan Brandt walaupun macam Zain cakap tak perform banyak sangat, tapi dia take up that challenge lah, saya boleh katakan. Saya rasa Guerrero bukan saja sekadar baik dalam perlawanan ni, tapi dia terlampau baik pada pendapat saya lah, pada pendapat saya sendiri. Dia terlampau baik yang saya rasakan yang lepas ni saya dah tak nak tengok yang Terzic gunakan dia sebagai left back, tapi saya nak pastikan dia gunakan Guerrero pada bahagian pertengahan. Mungkin macam Yudis cakap tadi yang kehilangan Bellingham pada pertengahan agak merisaukan kita, agak mengacau flow serangan kita, tapi saya rasa mungkin Brandt dah ambil posisi Bellingham, mungkin dia agak awkward pada permulaan, tapi saya yakin kalau Terzic gunakan dia
dan biasakan brand untuk di bahagian tengah. Saya yakin memang mungkin saya nak cakap ni nampak macam kita dah tak fikir pasal Bellingham. Tak. Apa-apa pun dalam bola sepak ni, pemain keluar masuk, Terzic perlu cepat untuk adapt dengan setiap keluar masuk pemain baru. Itu yang saya rasa kita sebagai penyokong pun tak boleh nak terlalu hang up sangat dan terlalu attach sangat dengan pemergian Bellingham. Bukan nak cakap saya tak sedih, tapi tetap sedih. Tapi kita perlu move on dengan cepat. Itu yang saya rasa Bellingham keluar ni saya tak berapa baik, sebab saya boleh nampak Guerrero memberi impak yang sangat-sangat besar. Brand pun akhirnya nasib baik kita boleh nampak yang dia tetap redeemkan dia untuk mendapatkan gol yang meyakinkan kita untuk dapatkan 3 mata penuh. Dan saya tahu Terzic akan gunakan brand pada perlawanan seterusnya. Dan nak sentuh sikit perlawanan seterusnya, saya rasa perlawanan menentang FSV Mainz ni agak mudah. Tapi itu kita akan cerita lebih panjang lagi di akhir episod. Yudis, ada apa-apa lagi nak cakap ke? Ya, sebelum kita pergi kepada topik seterusnya, saya nak sentuh sikit lah. Bukan detail sangat pasal Bellingham. Of course kita dah tahu yang most probably dia akan move on. Yang saya nak sentuh ialah dalam game ni, especially first half, saya rasa kita nampak kekurangan kita dalam creativity untuk midfield. So kita memang perlukan bukan nak replace Bellingham ke apa ke, tapi kita perlukan seorang lagi midfielder yang dapat connect midfield kita dengan Haller, macam provider untuk Haller lah. Sebab saya rasa very clear at the moment kita kekurangan role yang tu, sebab Emre Can dia selalu drop deep sikit, so dia more defensive position, and Brandt still belum dapat fully embrace lah yang attacking midfield kind of role. So far kita kekurangan sajalah saya rasa. Saya rasa yang topik tadi tu betul. Apa yang Yudi cakap tadi tu betul. Mungkin dalam perlawanan Augsburg ni kita boleh nampak yang Augsburg sangat fizikal, terlalu laju, dan dua-dua traits tersebut ada di Bellingham. Bellingham walaupun umur dia 19 tahun, kita tahu fizikal dia jauh lebih baik daripada Brandt, dan berkenaan dengan kelajuan pula kita tahu Bellingham ni ada kelajuan yang lebih tinggi lagi berbanding Brandt, dan itu yang saya rasa Brandt perlu cepat untuk catch up untuk perlawanan seterusnya dan juga musim akan datang nanti. Okay, now let's go more into the game, sebab kita sentuh sikit pasal first half tadi. So I just talk about first half sikit lah, sebab on the positive side sebenarnya kita ada banyak chance dalam first half, and a lot of positivity lah saya nampak, yang sampai Sula pun ada chance. Kita ada satu stat lagi yang kita sebenarnya ada 13 shot on target in the first half, more than any other team in the whole Bundesliga ada season. Saya dengar sangat memberasakan lah cara kita main. And ada apa pun Zahir nak cakap pasal benda tu? Kalau cakap pasal shot kita banyak, mungkin saya nak cakap yang man of the match untuk perlawanan malam sebut sebenarnya bukan di pemain-pemain BVB sebenarnya. Saya rasa saya perlu bagi pujian pada salah seorang pemain Augsburg, iaitu tiang gol Augsburg. Sebab terlampau banyak bahagian serangan yang mungkin tak berapa bertuah untuk kita pada malam tu. Kita ada satu peluang yang dibuat oleh Niklas Zule, tandukan daripada free kick tak silap, yang terkena tiang, dan ada 2 sepakan daripada luar kotak penalti oleh Emre Can. Saya rasa masa tu Augsburg ada peluang yang, atau ada tuah yang terlampau tinggi, dan kita seperti biasa seorang peminat Borussia Dortmund mesti nakkan kita menang. Tapi nampak macam dah
putus harapan dah tentu. Kita rasa macam terlampau takut, terlampau goyah. Tapi akhirnya Sebastian Haller dapatkan 2 gol yang menaikkan spirit kita. Mungkin kita akan masuk bahagian tu juga. Yeah, so I just nak sentuh balik pasal overall sebab Zahin cakap pasal Augsburg kan. Tiang tu satu. And nak cakap important factor yang kita terdapat score goal ialah defensive Augsburg dan juga keeper Augsburg. Betul-betul kena komen dia orang, betul-betul compact and sampaikan sebenarnya dia orang nak main open juga, tapi selepas satu insiden yang menjadikan dia orang terpaksa take on red card dan seorang pemain terpaksa keluar awal dalam minit 38 kalau tak silap. Sebab itu Augsburg terpaksa betul-betul tight in the defense dan tak berbuat banyak counter lah dalam game ni lah. And as a result lepas red card, lepas Augsburg betul tight, kita pun tak dapat main free sangat lah. Sebab tu kita nampak very control game, and overall first half was intense lah, macam saya cakap tadi, nervous. And then sampai ke minit tak silap 60 lebih kalau tak silap 58 baru akhirnya kita dapat satu gol yang saya boleh katakan thanks to Malen lah. Sebab kalau tak ada player macam tu yang buat runs non-stop, and kita ada satu chance sebelum tu juga yang Haller cuba header dan tak sampai bola, keeper tu selamatkan, and then eventually similar kind of position, Malen cross and akhirnya terkena player Augsburg dan Haller menggunakan kebijakan dia sendiri dan do very nice shot lah, saya rasa saya boleh katakan. Itu yang kita akan cakap pasal positional awareness, striker instinct tentang Haller ni. Banyak lagi kualiti yang kita boleh cakap pasal Haller ni, walaupun dia baru lepas dapat injury yang terlampau. Saya rasa hampir semua pemain tak dapat nak terima lah kalau sekali dia dah dapat kesakitan tu. Tapi itulah mentaliti Haller sebenarnya. Kita boleh nampak yang Haller makin lama macam biasalah, makin cepat improve. Tapi tak ramai lagi orang yang cakap tentang mentaliti dia yang terlampau kuat, terlampau teguh. Saya rasa kalau sesiapa yang cuba nak provoke dia untuk dapatkan red card ke apa, saya rasa tak ada masalah bagi dia. Mentaliti dia terlampau kuat. Dalam perlawanan ni pun, saya rasa kalau mungkin macam Yudis, kita berdua selalu berada di Twitter, tapi kalau sesiapa yang tidak berada di Twitter, ada beberapa juga komen yang tidak begitu baik tentang Haller. Ramai yang sudah memberi kata-kata tak baik pada pertengahan musim. Ini yang Haller dah tunjukkan kat kita yang sebenarnya dia adalah pemain yang boleh membawa kita ke trofi Bundesliga, dan hopefully next season pun dia tetap akan bersama dengan kita untuk dapatkan trofi Bundesliga kedua ni. Ya, betul-betul dia dah towards the end of the season yang time yang kita betul-betul perlukan dia bangkit dan dia memberikan kualiti dia sebenarnya yang kita masa kita beli dia lah. Sekarang kita not only dia contribute macam podcast sebelum ni kita cakap yang dia bagi space, dia macam magnet attract defense lain and bagi space pada Malen dan Adeyemi. Dalam game ni selain kualiti tu, dia bawa balik kualiti asal dia yang macam poacher lah boleh katakan. Tapi mungkin yang gol Haller ni, kita nampak yang terlampau banyak kualiti pada Haller sampaikan kita lupa yang sebenarnya Malen pun bawa impak yang besar dekat game ni. Mungkin kita akan cakap juga pasal Malen sebab kita tak boleh lupakan yang Malen banyak membuat kreativiti, Malen banyak membuat serangan. Kita tahu dia seorang pemain yang tersangat laju, dan untuk gol kedua ni pun tak silap saya
Malen sendiri yang menggoyahkan defender Augsburg. Walaupun kita tahu Augsburg bermain dengan, tak silap saya, selepas dapat red card, hampir 8 atau 9 pemain Augsburg yang bermain di satu garisan yang menyebabkan Dortmund tidak dapat membuat serangan seperti biasa. Mungkin kita boleh masuk dengan gol kedua pula. Mungkin Yudis boleh cakapkan, saya sebenarnya agak teruja yang sampai saya lupa yang nota-nota saya buat ni entah jadi ke laut. Mungkin Yudis boleh masukkan dulu. Ya, saya pun sebenarnya masa game tu saya tak ingat detail pasal gol tu sebab betul-betul exciting cara dia Yes. so fast. Kita nampak tiba-tiba je ada satu chance gol dibuat. Padahal the whole game kita tunggu gol tak dapat. Yeah. So macam tu lah saya pun terpaksa nanti selepas game saya ambil masa tengok balik and saya nampak yang selepas gol pertama, sebelum tu Augsburg sangat-sangat solid. Masa gol pertama tu kita nampak yang Augsburg macam hilang konsentrasi sedikit. Dan sebab tu Halle dapat bola dan dapat gol. And then gol kedua pun sedikit apa boleh katakan mistake dari keeper Augsburg sebab dia nak cross dia nak passing pada player dia, tetapi sampai pada Ostjan pula bola tu. Dan Ostjan pun terkejut dapat bola, dia tanda bola tu dia macam dah nak jatuh dah. And dia dapat pass pada kalau tak silap Wolf and then Wolf pada Malen, and kita tahulah selepas Malen dapat bola tu senang kita akan dapat chance. And Malen dengan Royce buat 1-2. Royce dapat bola in the box. Macam biasalah Royce always on target. Dia buat satu shot and sebenarnya dah diselamatkan oleh keeper. Tapi kita ada Halle yang always in the right place at the right time, and dia grab the chance and terus score balik. Sebelum saya nak cakap Halle punya gol ni, ini adalah dalam satu topik yang sama, tapi antara pemain yang saya tak sangka terlibat dalam build up kita punya gol kedua ni adalah Ostjan sebenarnya. Sebab kita tahu Ostjan makin lama tidak begitu menyelah berbanding 3 perlawanan yang pertama. Dan saya ada nampak juga video daripada Astro. Kalau Astro sedang mendengar podcast ni, terima kasih banyak-banyak. Tapi apa yang Astro masukkan topik dalam salah satu video baru-baru ni adalah berkenaan dengan Ostjan, di mana mereka memuji Ostjan merupakan salah seorang key player untuk kita. Tapi bukan nak kata tak setuju, tapi kita sebagai peminat Borussia Dortmund, kita lagi tahu secara dalamnya macam mana Ostjan bermain. Dan dalam perlawanan ni pun nasib baik dia bagi kesedaran dekat saya yang sebenarnya dia masih lagi boleh bermain. Yang saya terkejutnya Ostjan ni dimasukkan pada minit saya tak ingat, mungkin minit ke 60. Mungkin time tu saya ingatkan dia akan digantikan dengan salah seorang pemain tengah kita, sama ada Guerrero ke atau Julian Brandt ke. Tapi yang peliknya Terzic tukarkan Ostjan dengan Adeyemi. Itu yang kita terkejut dengan beberapa keputusan Terzic buat. Tapi nasib baik dalam perlawanan ni dia tetap menyelah, dan apa yang Terzic buat tu nasib baik mendatangkan hasil. Sebenarnya okay, time yang Terzic buat substitution tu ialah minit ke-72. Lepas kita dah dapat, kalau tak silap baru satu gol sebenarnya. Tapi dah nak tinggal lagi 30 minit dalam game kan. Kurang dari 30 minit sebab 72 minit. Saya pun sebenarnya terkejut bila Saleh Ochan dibawa masuk. Kita ingatkan kita nak build up momentum kita dalam attack, tapi defensive player pula datang dan Adeyemi dikeluarkan. So as a fan kita terkejut. Tapi bila saya tunggu dan saya tengok game tu lepas sub dibuat, saya faham sebab
Terzik tak nak ambil risiko yang sebab Adeyemi dah dapat yellow card, dia tak nak player kita di send off. So it's a good tactic, and Adeyemi sebenarnya boleh katakan not his best game. So saya faham kenapa dia dikeluarkan. Yang saya tak faham kenapa kita pergi defensif. Ya, itulah itu yang agak terkejut sebab kita tahu BVB ni satu gol kita tetap akan rasa goyah, kita tetap akan rasa tak selamat sebab bila-bila je opposition boleh tahu gerak kita yang kita agak slow bila opposition buat quick build up. Bila opponent buat counter, kita akan tergapai-gapai. Kita terus rasa blank, kita akan terus jadi blur dan kemungkinan nak dapatkan bolos tu terlampau tinggi. Tapi kita perlu bagi pujian yang tinggi juga dekat Gregor Kobel dalam perlawanan ni. Ramai yang saya tengok dekat Twitter memang sebut-sebut nama dia. Dia pun antara pemain yang menyelamatkan kita dalam perlawanan ni. Yes. Kalau tak ada dia, saya rasa mungkin kita dalam podcast ni kita dua boleh nampak lah air mata masing-masing mengalir sebab tak dapatkan trofi Bundesliga. Yeah, I think masa game pun kita nampak yang saya tak tahu selepas sub Ostranke sebelum, kita nampak yang Augsburg ada satu dua counter yang begitu menakutkan kita, sampaikan 1-2 dengan keeper. Tapi kita nasib baik keeper kita ialah Kobel. Dia very good in one-on-one situation, and dia banyak kali selamatkan kita. So kalau boleh katakan man of the match untuk defense, one of them is Kobel. And also on the topic of defense, dalam game ni Hummels betul-betul contribute banyak, and mentality dia, he's back at his best lah, saya boleh katakan. He's a warrior lah sebab sampaikan ada satu insiden yang dia terpaksa dikeluarkan tu pun sampaikan boleh nampak yang mata dia lebam warna hitam. Sampai macam tu sekali risiko yang Hummels sanggup ambil untuk selamatkan gawang kita. Walaupun dia dah tua, walaupun orang kata dalam bola sepak ni pemain-pemain tua agak susah untuk dapatkan tempat di barisan skuad utama, saya rasa musim depan kita terpaksa bergantung pada dia juga sebab dia ada pengalaman yang terlalu lama di Bundesliga. Dia boleh baca hampir setiap serangan atau dia boleh baca hampir semua pemain-pemain Bundesliga, dan kita tetap perlukan dia untuk bahagian fizikal kita. Mungkin bukan saya nak cakap Nico Schlotterbeck tak ada fizikal, bukan nak cakap Niklas Zule kita tak boleh harapkan. Tapi walaupun dia dengan usia macam tu, kita tetap perlukan dia. Mungkin Yudis ada nak tambah apa-apa lagi. Saya tak tahulah kenapa yang perlawanan ni saya terlampau teruja, tapi dalam masa yang sama tetap juga, macam mana saya nak cakap, tetap juga takut kot sebab kita tak berapa menyelah pada awal permainan. Itu yang saya rasa agak gementar sedikit, tapi sekarang ni dah tahu keputusan, so saya rasa okey sikit lah. Yeah, I think Hummels, saya pernah sentuh jugalah. Yang kita perlukan ialah squad depth dalam defense. So adanya Hummels dan adanya form dia yang saya boleh katakan in terms of defense, cara dia main at the moment macam top 5 in the world. Betul-betul solid, dan tanpa dia tak tahu nak cakap apa. Like sampaikan setiap sekarang Terzik selalu mainkan dia, no matter dengan Sule ke dengan Schlotterbeck, dia harus dimainkan sebab dia on form. And banyak benda lah saya nak cakap pasal Hummels ni. Tak nampak usia dia dalam game ni. Mungkin ada satu soalan yang agak panas sikit berkenaan dengan Mats Hummels ni. Adakah Yudis anggap Mats Hummels sebagai legend BVB? Senang jawapan dia, yes, of course.
Walaupun dia telah bermain untuk Bayern. Untuk saya tak kisah. Oh, okay. Bagus. Asalkan dia lepas dia keluar, dia datang balik and dia contribute, yang tu penting. Sampai kan sekarang kita tinggal satu game lagi. So tak kisah dia beri berapa title pada Bayern. Dia dah bagi 2 title pada Dortmund dan sekarang third title on the way. So different level lah legend ni. Itu adalah satu point yang saya sangat-sangat setuju, sebab mungkin ada beberapa yang masih tak boleh move on lagi dengan dia telah bermain dengan Bayern, dan mungkin saya ada juga sedikit perasaan yang tidak berpuas hati sebelum ini, tapi Yudis ada bagi satu point yang menukarkan persepsi saya tadi, di mana walaupun dia dah masuk Bayern dan masuk balik ke BVB, tapi sebenarnya yang penting adalah dia contribute balik dekat kita. Bukannya dia masuk ke BVB semata-mata untuk dapatkan gaji dan bermain di atas padang sambil lewa. Yang penting tu contribution. So saya sangat setuju dengan apa yang Yudis cakap tadi. On the same topic, saya nak cakap, tanya pasal Sula pula. Apa perasaan Zain? Sebab of course dia belum lagi level legend, tapi kalau tak silap dia dah ada 5 Bundesliga title in a row or something like that lah dengan Bayern. Saya dengar stats hari tu. So sekarang kalau lepas dia dah menang banyak title dengan Bayern, sekarang kalau dia menang title dengan Dortmund, apakah perasaan Zain? Agak susah juga jawapan yang saya akan bagi ni, sebab saya ada terfikir juga sebelum masuk ke podcast petang tadi. Saya ada terfikir, adakah Zule layak dijadikan sebagai BVB Legends? Sampai sekarang sebenarnya saya masih tak ada jawapan, tapi kalau saya terpaksa untuk bagi jawapan sama ada ya atau tidak, saya akan cakapkan ya, disebabkan poin yang Yudis cakap juga tadi. Ia lebih kepada apa yang pemain itu contribute pada pasukan, bukan kepada apa yang pemain itu telah bermain. Nak kata rival ke apa ke, itu tolak tepi. Dan saya ikut apa yang poin Yudis cakap tadi, saya sangat setuju. Dia lebih kepada contribution, dan contribution tu menyebabkan saya anggap Niklas Zule terus dijadikan satu BVB legend. Sebab kita perlu consider juga yang kita dah lama tak dapat trofi Bundesliga, dan saya rasa kalau Niklas Zule tak ada dalam skuad ni, kemungkinan besar juga kita mungkin tak dapat trofi pada musim ini. Dia juga yang banyak bagi contribution dari segi bahagian pertahanan, dan ada juga contribution yang dia buat dari segi gol, dan kebanyakannya berkenaan dengan build up dari bawah kot yang saya nampak. Dia tersangat-sangat sharp, tahu membaca pergerakan BVB, dan dalam masa yang sama dia bagi contribution yang besar dalam menjaringkan atau membuat peluang dapatkan gol. Okay, very very good answer. Untuk saya, I think just secara pendek sajalah. Untuk saya, Sula belum lagi legend, dia on the way. Tapi lepas satu game lagi tu, kalau lah kita menang, untuk saya lah, bukan Sula saja, the whole squad is already legendary status, sebab lebih 10 tahun kita tak menang title, and sangat penting squad ni, dan juga coach Terzic sangat-sangat penting. So kita balik pada topik hari ni. So one more goal kita belum discuss lagi. Sebelum goal tu, kita sebenarnya dalam game tu kita nampak yang kita ada satu WhatsApp group, kita selalu discuss lah masa game tu. And untuk saya, untuk Zain juga, yang kita nampak yang Terzic mungkin akan masukkan Royce, mungkin akan masukkan Gio Reyna, dan eventually it happened, and yang contribute dalam gol terakhir ni pun one of the sub, iaitu Schlotterbeck. Dan macam Sule juga lah, dia seorang player yang contribute attack as well, dan dia bagi satu pass yang begitu cantik pada Brand, dan Brand always at the right place at the right time, and just a simple tap in lah boleh katakan untuk Brand.
walaupun dia tak ada first half yang baik, tapi yang kita nampak dia tetap bagi 100% untuk second half pula. Ini yang saya rasa, saya tak nak puji brand, bukan bukan sebab saya tak nak puji brand. Maksudnya yang mungkin ada orang terlepas pandang, sebenarnya yang saya nampak, saya sendiri nampak, sekiranya salah seorang pemain kita tidak begitu baik dalam prestasi dia, mesti akan ada beberapa pemain lagi yang cuba untuk backup dia punya posisi, cuba untuk naikkan balik semangat pemain tersebut, dan at the end macam perlawanan ni boleh nampak yang Brand dapat balik semangat dia. Dia tetap patient, tetap bersabar, tetap membuat serangan, dan akhirnya nasib baik dia dapatkan gol yang dapat senyapkan doubters atau peminat yang masih meragukan prestasi dia. Itu yang saya rasa saya perlu puji, lebih puji lebih puji pada bahagian mentaliti kita. Saya rasa mentaliti kita makin baik, makin solid antara setiap squad kita. Kita tetap lagi memberi 100% walaupun kita tak dapatkan gol yang banyak pada separuh masa pertama. Dan saya rasa, saya yakin ini adalah squad yang akan membentuk mentaliti yang sangat-sangat solid untuk musim hadapan nanti. Okay, so kita dah sentuh pasal ramai player, kita dah sentuh pasal gol-gol. Saya nak sentuh pasal dua lagi player sebab dalam game ni sebenarnya diorang ni contribute banyak dan some of it bukan direct goal tapi macam Zahin kata lah, as a team game kita ada build up and player-player ni antara yang penting, satu seorang dalam defense atau seorang dalam attack. So saya sentuh pasal Wolf dulu. Dalam game ni banyak gol yang kita dapat on the left side sebab yang menyerlah ialah Malen. Tapi sebelum Malen, yang pas bola pada yang tepat adalah Wolf. Itu satu. Seorang lagi ialah Rayson. Untuk saya lah signing of the season. Dia solidkan defense kita bukan saja on the left side. Kadang-kadang dia tukar dalam in mid game, dia tukar side dan dia pergi side ke lagi satu dan defend. So mentality player-player macam ni yang memberikan kemenangan kepada kita. Apakah opinion Zahin? Mentality ni kita pun dah cakap pada episod-episod sebelum ni. Kita tahu mentality kita semakin baik, tak kisah kalau kita ada bolos satu gol, kita tetap cuba untuk dapatkan gol seterusnya. Mungkin awal-awal tadi saya ada cakap yang BVB ni kalau bolos satu gol kita terus drop down. Bukan nak konflikkan apa yang saya cakap pada awal-awal tadi. Tapi apa yang saya nak cakap adalah improvement tu ada. Walaupun ada beberapa hiccup yang bila dapat gol tu terus mental down, tapi tak seteruk musim-musim sebelum ni. Saya rasa salah satu benda yang menyebabkan mentaliti kita makin baik ni adalah Terzic sendiri. Orang tak tengok bola sepak ni dari segi mentaliti sangat kot saya rasa. Tapi kalau sesiapa yang cuba untuk belajar tentang BVB, saya rasa mentaliti adalah salah satu traits yang mungkin orang akan nampak dengan lebih jelas sekali sebab lawanan awal-awal musim terlampau ketara. Bila bola satu gol terus drop down, terus body language terus tak bagus. Tapi orang tak tekankan sangat. Mungkin kalau akan datang nanti, kalau Bundesliga dah semakin famous selepas Dortmund menang Liga ni, mungkin lagi banyak lagi yang topik yang di cover berkenaan dengan mentality saya rasa. Ya, pasal topik yang sama juga. Just nak highlight yang ramai yang mesti mungkin tengok dalam game ataupun satu klip yang keluar, macam kita nampak yang American dah dapat satu yellow card dah, dan
dia involve dalam satu pertolakan yang kita nampak yang dia macam senyum je, tak kisah. Play Augsburg tu tolak dia senyum, dia jalan balik selamba je. So itulah mentality yang begitu mature yang player kita perlukan lah macam ni. Untuk sesiapa yang baru nak mengenali Bundesliga, saya boleh cakapkan yang Emre Can ni adalah pemain yang agak-agak menggerunkan dari segi emosi sebenarnya. Bukan daripada pendapat oponen, tapi dari pendapat penyokong sendiri, di mana kita semua tahu Emre Can ni tak ada kawalan emosi yang sangat baik. Kalau dia kena sentuh sikit daripada pihak lawan pun, awal-awal musim hari tu senang betul dia hilang sabar, senang betul dia dapat kad kuning, bukan dari segi dia bentes bola, tapi dari segi mentaliti dia yang dia luahkan perasaan tak puas hati sampaikan dia dapat kad kuning. Tapi macam Yudis cakap tadi, walaupun dia baru lepas kena tackle ke atau baru lepas, saya tak pasti apa yang Augsburg buat, tapi senang cerita dia baru je lepas kena provoke dengan pemain Augsburg, saya tak pasti siapa. Tapi provocation yang Augsburg buat tu terlampau, saya rasa kalau saya dalam situasi tu mungkin saya akan tak puas hati juga. Mungkin saya akan terus lepaskan geram dan terus mungkin saya rasa terus dapat kad kuning kot. Tapi macam Yudi cakap tadi, dia tetap tenang, dia senyum je, dia dismiss je apa yang provocation Demirovic. Demirovic Yes, center Demirovic, forward yes. cuba untuk bagi provocation pada Emre Can. Memang saya tengok pun, saya pula yang rasa geram bila tengok Emre Can senyum balik dekat pemain tersebut. Selalunya dia mesti akan hilang apa tak, mungkin Hilang kontrol. hilang kontrol. Okey, betul. Itu yang bila saya tengok klip tu, saya pula yang rasa geram, tapi dalam masa yang sama saya rasa puas hati, saya rasa teruja untuk tengok dia tetap improving dalam squad kita di musim hadapan pula. Dalam situasi tu pun saya ingat lagi masa saya tengok game tu, lepas Emre Can senyum dan dia selamba keluarkan dalam situasi tu. yang datang defend Emre Can ialah Wolf. Wolf sampaikan Wolf dengan Demirovic dapat yellow card, tapi bukan Emre Can. Bukan Emre Can tu lah. Klasik BVB dah kembali. Kita dah nampak yang BVB ada sifat untuk kadang-kadang membuat provokasi, tapi tak terlampau teruk lah. Tapi kalau kita tengok sedekat yang lalu, kita nampak yang contoh pemain-pemain yang saya suka untuk cakapkan adalah Neven Subotic, Sven Bender, Piszczek. Time tu, masa tu memang musim yang agak-agak berjaya untuk Dortmund sebab kita ada pemain yang sangat mental keras time tu. Dan saya rasa Santana. ini adalah Santana. Senaraikanlah semua pemain BVB masa tu. Saya boleh cakap hampir semua pemain ada mentaliti yang terlampau kental masa zaman sedekat lalu, dan kita boleh nampak pada musim ni akhirnya kita dapat balik atmosfera yang kita ada mentaliti yang sangat-sangat tinggi. Okay, so kita dah itu saja pasal game Augsburg ni. I think lepas game ni kita begitu rasa lega dan sekarang excited lah sebab now we are at the top of the table and tinggal lagi satu game saja. Kita menang game tu dan kita akan dapat trofi. So Zain nak teruskan pada analisa untuk game seterusnya tak? Sure. Mungkin saya nak cakap, saya tak sentuh banyak kot. Mungkin saya just bagi senario di mana BVB akan dapatkan trofi Bundesliga. Nak tak nak kita tetap kena dapatkan kemenangan. Tapi kalau harapnya tak dapat lah apa yang saya cakap ni. Tapi
Bukan macam tu maksud saya. Maksudnya harapnya apa yang saya nak cakap selepas ni tak terjadi. Tapi kalau kita tak dapat kemenangan pun, kita dapat seri pun, kita perlu mengharapkan Bayern tak menang. Memang sangat susah sebab Bayern menentang Cologne di tempat Cologne sendiri. Agak susah untuk Bayern kalah. So nak tak nak memang BVB tetap kena menang. Tapi saya rasa ini mungkin adalah salah satu perlawanan yang sangat mudah untuk BVB sebab kita bermain di tempat kita sendiri. Dan Mainz pula, dia tak ada di tangga yang terlampau tinggi untuk dapatkan spot Champions League, Europa League atau Conference League. Tapi dalam masa yang sama, mereka tidak berada di tempat ke bawah sangat yang akan turun ke Liga bawah. Jadi saya rasa mungkin Mainz bermain sekadar untuk dapatkan peluh saja. Harapnya begitulah. Dan untuk Mainz sebenarnya dia ada dalam Bundesliga 4 game losing streak. So itu satu point. Lagi satu, kita Dortmund main dekat home dan kita dah pun menang away game. So bukan susah nak menang lawan Mainz. Hanya satu benda saja yang diorang pernah kalahkan Bayern baru-baru ni, bulan lepas kalau tak silap, bulan April. So that is only thing kita patut takut. Dan overall too many positive yang kita boleh ambil sebelum game ni. So kita tak patut kalah lah senang cerita. Yes. Sebab saya terlampau yakin yang semua penyokong BVB yang datang ke stadium, saya 1,000,000% tahu yang mereka akan bagikan sepenuh tenaga mereka untuk menyokong BVB. Tak kisahlah tifo ke atau apa-apa koreografi. Tifo, ultras, saya yakin mereka akan bagi sepenuh tenaga mereka semata-mata untuk bagi semangat kepada pemain kita. Kita bermain di tempat kita sendiri, jadi peluang nak menang tu terlampau besar. Saya harap Terzic tetap terapkan mentaliti untuk dapatkan perbezaan gol yang sangat tinggi supaya kita tetap berasa selesa. Kalau nak dapatkan 3 gol tu, kadang-kadang 3 gol untuk BVB saya masih lagi tak yakin. Tapi saya rasa mungkin kita boleh dapatkan 5 gol. Itu ramalan saya lah. Saya terus masukkan ramalan terus. 5 gol, 5-0 dan Kobel tetap dapat clean sheet seperti perlawanan Augsburg. Yudis? Untuk bagi confidence pada fan-fan yang still tak boleh accept yang mungkin kita boleh kalah, mungkin kita boleh menang ke like still yang fearful lah. Saya ada satu berita yang saya nampak tadi yang sampaikan Bundesliga pun akan bawa original trophy di Westfalen Stadion nanti on Saturday. Dan trofi yang boleh dikatakan imitasi yang akan pergi ke game Bayern nanti. So dia orang pun dah confident yang Dortmund akan menang. So tak perlu terkejut lah kalau kita menang. So untuk saya, prediction, disebabkan kita main dekat home, saya boleh katakan 4-0 lah. And then after the game, of course lah, kita akan dapat rangkul title tu. Dengan confidentnya saya boleh cakap. Saya tak kisah kalau saya tengok perlawanan tu sampai keluar air mata ke bila kita menang, tapi yang penting kita dapatkan trofi tu. Saya tak kisahlah kalau orang tengok saya menangis ke apa. Kita dah tunggu trofi ni selama 11 tahun tak silap saya. 11 ke mungkin 10 atau 11, tapi apa yang saya boleh cakap terlampau lama kita dah nantikan. Mungkin saya nak masuk ke topik kata-kata pendengar pula. Kita ada dua pendapat daripada pendengar kita. Mungkin saya boleh bacakan terus. Di Instagram, It's Mir Heman. Terima kasih Heman sebab bagi pendapat.
Apa yang Heman bagi ni agak panjang tapi mungkin saya terus baca dari awal sehingga akhir. Tapi agak panjang sikit ya. Love them or hate them. Lumrah biasa penyokong BVB. Consistency performance memang cloud. Tahun ni kita agak suram berbanding tahun 2020, 2021. One of the best year, tetapi tahun ni kita diberikan peluang untuk jadi champion because of Bayern's hiccups. Harap our players faham assignments masing-masing dan berikan yang terbaik. I know I'll be watching it this weekend. Tak sabar nak tengok our captain, Royce, with the Meister Shala. He deserves it. Yudis, ada apa-apa pendapat atau pandangan tentang rakan kita di luar sana? Ya, just overall saya nak take up yang ramai yang tunggu-tunggu untuk Royce lift the trophy. So akhir sekali captain kita, kapitan lift the title, and also ramai dah tunggu lebih 10 tahun. So the thing is, bukannya peminat BVB saja yang nak tengok Royce angkat piala sebenarnya. yes. Tapi seluruh dunia itu yang saya rasa membuatkan kemenangan pada perlawanan akhir ni memang lagi manis, lagi beremosi untuk kita semua. Macam saya cakap tadi, saya tak kisah kalau saya nangis. Lantaklah esoknya pergi kerja mata merah ke apa, tapi yang penting kita semua boleh tengok yang Marco Reus, kapten kita yang sudah lama setia dengan klub kita BVB, menjulang trofi Bundesliga. Saya masuk ke topik seterusnya. Ke ada Yudis nak cakap apa tadi? Just lagi satu, bukan saja Royce. I think walaupun Halle baru masuk klub kita, tapi cara dia masuk, cara difficulty yang dia face, and of course lah dia lawan cancer, dan sekarang masa akhir-akhir musim bila kita perlukan dia contribute, and it's been a miracle lah nak tengok Halle contribute, dan akan very special title lah untuk Halle dan Dortmund juga, sebab player macam ni yang come out of difficulty dan contribute lah, really amazing. Setuju. Memang makin bertambah manis lagi trofi yang diangkat nanti adalah disebabkan hardship daripada Halle juga, yang dia battle one of the toughest challenge mentally, physically, dan kalau kita dapat tengok tu memang sangat-sangat beremosi untuk kita. Dan daripada Twitter pula kita ada Amir Farhan, agak panjang juga jadi saya terus baca. Satu je, mental kena kuat sebab masalah player Dortmund sejak post final UCL 2013, mental meracau. Sekarang dah move on, nampak much stronger. Terzic power. Terzic memang sangat power sebab mungkin dia tak ada taktikal yang terlampau, mungkin dia tak ada filosofi yang sangat tinggi tentang taktikal, tapi yang penting dia ada pemahaman yang sangat tinggi dekat semua pemain-pemain kita, yang dia boleh gunakan pemain kita dengan lebih efisien sekali. Mungkin Yudis ada tambahan lagi pendapat berkenaan dengan pendapat daripada Amir Farhan ni? Sebab Amir Farhan ni ada bercakap tentang mentality, saya rasa kita pun dah sentuh dengan lanjut lagi tentang mental. Mungkin Yudis just bagi pendapat yang ringkas pun saya rasa dah okey dah. I think overall banyak faktor lah, bukan saja Bayern yang hiccup. Banyak benda yang on our favor lah, sebab Neuer injured, long term injury, kita ada performance yang begitu menakjubkan lah, saya boleh katakan 10 games winning streak dalam tahun ni. Bayern ada hiccup, Oliver Kahn. Then Bayern top of the table, kita top of the table, kita bertukar tempat. Banyak benda lah berlaku dalam musim ni, dan akhirnya kita akan merangkul title dengan coach macam Terzic yang dah contribute satu pingat DFB Pokal untuk kita. Sangat menakjubkan lah, saya rasa, yang kita tunggu lama ni, and wow, it really
a lot of things saya boleh cakap. Saya boleh cakap yang saya sebenarnya masih lagi seorang penyokong BVB yang baru. Saya mula sokong BVB ni selepas saya bermain video game sebenarnya, bermain FIFA. Tapi masa tu saya tak tahu pun yang BVB sebenarnya baru saja lepas mendapat 2 kemenangan berturut-turut Bundesliga. Jadi bukannya saya sokong BVB disebabkan trofi ke apa. Saya sokong BVB lebih kepada saya nampak BVB ni sebagai satu kelab yang macam mana saya nak cakap tanpa kedengaran macam klise. Mungkin macam ada beberapa orang dia suka kelab ni sebab trofi, mungkin ada seseorang ni dia suka kelab sebabkan pemain-pemain, tapi saya sokong BVB ni disebabkan saya sendiri nampak BVB ni adalah kelab cinta hati saya. Bukan sekadar trofi, bukan sekadar pemain, tapi itulah kelab saya sendiri untuk menyokong. Mungkin Yudis ada apa-apa nak tambah lagi, atau kalau tak ada apa-apa nak tambah, mungkin kita boleh teruskan dengan habiskan episod ini. Saya bagi Yudis untuk ambil pentas ini. Saya ada satu benda saja saya nak cakap yang fun fact lah. Saya bagi. So untuk berdasarkan squad kita yang terakhir yang menang title ni, title Bundesliga, yang tinggal boleh dikatakan sebenarnya seorang saja yang tinggal ialah Hummel saja sebenarnya. Tapi ada seorang lagi ialah Sebastian Kehl yang sekarangnya sporting director. So it's a very interesting lah. Selepas 10 tahun lebih ramai player yang keluar klub ni and yang tinggal still contribute and bagi kita title. It's really interesting and menakjubkan lah. Okay, so itu sahaja untuk our podcast untuk hari ini on our last away game. At the next podcast, harap-harap kita akan cakap pasal perasaan kita selepas menang title. So tunggu pada fan Dortmund, nantikan live kita untuk perlawanan terakhir musim ni dan perlawanan yang paling penting. So hope you can join us and celebrate together. And that's all from me today. Signing off, Yudis and Zahin. Auf Wiedersehen, selamat tinggal dan terima kasih. Bye bye.